أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خير ما أوحيكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمتي فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبه بدأنا ولم عبدنا غيره لا شقينا. يا حبذا ربا وحبا لينا وحبذا سيدنا محمد هادينا. لولاه ما كنا ولا بقينا. الله يا شاكر يا شكور، الله يا عفو يا غفور، الله يا عالم يا خبير، الله يا فتاح يا بصير. لا تحرمنا فتحك المبينا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. Apa khabar tentang perempuan para ibu para ayah, saudara-saudari yang dirahmati Allah mudah-mudahan alhamdulillah bil khair, Allah kurniakan kebaikan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita memberi maghfirah, keampunan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita memberi huda, petunjuk, memberi taufik dan Allah cegah kita daripada melakukan kesalahan. Tak dapat apa. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita wabil istiqamah. Fastaqim kama umirta, iaitu salat. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita wabil hasanah fid dunya wabil hasanah fil akhirah. Wa qina azabannar. Itulah tujuan kehidupan kita di dunia. Tujuan kita hidup di dunia adalah selamat dunia, wabil hasanah fid dunya wabil hasanah fil akhirah, dan selamat di akhirat. Wa qina. Hari ini di program halaqah dalam cara saya bentang berkenaan dengan kehidupan hakiki, memahami kehidupan hakiki, yang mana Allah Subhanahu sebutkan dalam hadis, dalam Al-Quran, Nabi sebut dalam hadis, banyak riwayat. Nilai dunia pada sisi Allah ni tak lebih daripada sebelah sayap nyamuk. Maknanya tak ada nilai. Sehingga ulama mengatakan, aku hairan boleh kebanyakan manusia yang berlumba-lumba dengan dunia, sedangkan dunia ni pada sisi Allah sebelah sayap nyamuk tak ada apa.
Sehingga kan nak dibandingkan dunia dengan segala isinya pun tak boleh dibandingkan. Maknanya kalau salat 2 rakaat subuh kan, nak dibandingkan dunia dan segala isinya, 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau dunia ini bernilai, pastilah orang yang taat kepada Allah semakin kenyang, orang yang mengkufri Allah semakin lapar. Tapi kita tengok orang yang tak taat kepada Allah, mengkufri Allah, dia tetap bukan sekat kenyang, kaya. Bukan sekat kenyang, bontang ni kita tengok. Bontang pada yang kenyang seluruh, kenyang sesangat. Itu menunjukkan dunia pada Syiah Allah tak ada nilai. Itu belum cerita pandangan Hasan Al-Basri dan Abi Dunya dan kita Az-Zuhud melihat dunia ni. Dunia ni tak lebih seperti bulan, yang mana dunia ni nampak ular ni cantik kulit dia, lembut gerak dia, warna pun menarik, tapi dia menurut racun dia mampu mematikan, bisa dia mampu membunuh. Itulah dunia. Sebab itu dunia ni tak lebih lahun wala'ibun, melalaikan dan sekadar main-main. Dan dunia ni disebut oleh Hasan Al-Basri sebagai dunia ni, maaf kalau kaum ibu, kaum muslimat ni contoh Hasan Al-Basri sebut, bukan saya sebut. Dunia ni ibarat nenek yang tua, yang bongkok, yang kematian suaminya lalu diganti suaminya sehingga hari kiamat. Betul-betul penghuninya dunia yang sama, tetapi diganti penghuni generasi ke generasi sampai hari kiamat. Dan dunia ni kata Hasan Al-Basri tak lebih daripada, bukanlah 360 hari setahun, bukanlah 24 jam sehari, 12 jam siang, 12 jam malam, bukan 30 hari sebulan ataupun secara rupiah 29 hari, tapi 3 hari. Jadi hari semalam telah lalu, tak boleh buat apa. Hari besok yang mungkin takkan datang, tak tahu apa nak jadi apa. Yang betul-betulnya hari ni lah, kata orang putih, at the moment, this time of today. Allah kita. Hari ni aja, inilah masa saat yang ada, seketika yang ada. Dan kalau nak buat amal, inilah dia. Kalau nak buat sedekah, inilah masa. Kalau nak buat kebaikan, inilah masa. Kalau tidak, menunda-nunda, dia jadi hari semalam, tak boleh buat apa. Nak harap hari esok, belum tentu diterima. Banyak mengelabak satu perkenaan yang sehinggakan dunia ni, jika kita kejar dunia, pasti tak dapat. Kalau pun dapat, pasti tak banyak. Walaupun banyak, pasti tak kekalan. Tapi kalau kejar akhirat, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, kekal sampai bila-bila, selama-lamanya abadan. As-sawab wal-ajr takkan ada, takkan biasa. InsyaAllah kita malam ini menyambung kitab At-Tayyarat Al-Fikrah Al-Mu'asar, aliran pemikiran semasa yang ada kaitan soal hak asasi manusia di dunia ni. Sebab dalam Quran Allah sebut kalimah Ad-Dunia, Alif Lam dan Dunia, Alif Ad-Dunia tak boleh baca, walaupun mati tu dia tak boleh baca dulu, jangan rajin sangat. Boleh baca idgham, idgham ma'al ghunah, Ad-Dunya dengan idgham serta dengung, masuk serta dengung, idgham ma'al ghunah. Macam mayyaqulu kan, orang tak boleh baca Ad-Dunya. Rabbana atina fid dunya, itu bukan nampak cerdik, itu nampak salah. Sebab tak boleh dengung, sebab hukumnya idgham naqis, idgham cacat. Bacaan ini izhar jelas Ad-Dunya. Dalam Quran ada 115 kalimah. Al-Akhirah 115 kalimah dalam Quran. Tunjukkan perlukan keseimbangan dunia dan akhirat. Kita dunia ni tempat kita tuai hasil dia, tempat kita semai benih dia. Akhirat kita tuai. Nabi sebut al-jazaa min jinsil amal.
kita akan tuai di hari akhirat apa yang kita semai di dunia. Dan insya-Allah malam ni kita acara al-fikr al-mu'asarah, aliran pemikiran semasa disediakan oleh Sahibus Samahah Datuk Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Perak, Datuk Ustaz Zamri bin Hashim. Kita masih membincangkan bab yang ketujuh. Selepas bab 7 ni ada bab yang ke-8. Ada 2 bab tadi. Bab 8 berkenaan dengan Malaysia adalah sebuah negara Islam. Lagi bab yang ke-9 yang terakhir berkenaan dengan feminisme. Feminisme memperjuangkan hak kewanitaan. Jadi pada bab yang ke-7 kita dah tahu dah hak asasi manusia, batasan yang dilampaui. Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan hak manusia. Dalam Quran Allah Subhanahu sebut berkenaan dengan hak asasi yang Allah kurniakan kepada manusia yang bersifat dururiyah. Dururiyah. Apa dia? Antaranya apa yang ada pada maqasid syariah itulah hak asasi manusia. Dalam maqasid syariah ulama bahas antaranya 5 hingga ke 7 perkara. Kalau 5 tu apa dia? Yang pertama iaitu hifdzul din, memelihara agama. Yang penting memelihara agama adalah merupakan dururiyah manusia. Kita kena jaga agama. Jangan biar agama ni kata orang ni perkotak-katikkan ataupun sebagainya. Kena jaga, pertahankan agama. Kena amalkan agama, kena hidupkan hidupkan agama. Nak hidupkan agama pada sekeliling kita dengan kita menghidupkan agama itu dalam diri kita. Dengan membangunkan Islam, agama itu, inna dina 'inda Allahil Islam dalam diri, maka terbinalah Islam pada keliling kita, jiran kita, masyarakat kita, keluarga kita dan sebagainya, negara kita yang paling besar sekali. Kalau diri sendiri tak ada membangunkan Islam, maka yang keliling tak ada. Sebab diri dia tak bangun, macam mana bangunkan orang lain? Kan? Jadi itu. Kalau dia pun tumpah, orang lain pun tumpah, ada orang jawab. Kalau dia pun laban TV, orang lain pun laban TV juga lah. Itu je cerita. Jadi itu contohnya. Yang kedua, selain pada pelihara agama, iaitu yang cukup juga penting berkenaan dengan hifdzun nafs, memelihara nyawa. Lepas tu nyawa Allah jaga. Kalau kita qisas, bunuh balas bunuh, cedera balas cedera. Kalau tak tu pun kena diat. Kan? Kalau tanpa sengaja kena diat. Kena bagi pampasan dalam hukum Islam. Yang ketiga, Allah jaga pada hak asasi manusia itu Allah beri ilmul akal, memelihara akal. Lepas tu tak boleh kita minum arak sehingga boleh merosakkan kewarasan akal, atau memasukkan apa-apa benda yang boleh merosakkan kewarasan akal. 12 juga apa-apa. Tuan faham? 12 juga. Mungkin Imam Mudi ingat lagi tak? Ni akta dadah tu. Kan? 12 tu lah saya pun tak tahu mana tu. Kan? Itulah. Tak boleh masuk. Lagi pula ada apa masyrum. Duit masyrum. Dah duit pada masyrum lah. Kalau nak masyrum beli je kan. Kat KL ke apa masyrum banyak cendawan. Di situ kalau cendawan. Cendawan ni rebui sedapnya. Dia tekan cendawan tu. Tu macam mana ni. Itu Allah jaga akal kita, kewarasan akal. Sebab tu akal perlu dibimbing. Kalau akal tak dibimbing, lebih rosak. Jadilah golongan dalam firqah dalam apa? Firqah Islamiah adanya Mu'tazilah yang meninggikan akal yang mengatasi wahyu. Sehingga antara ulama Mu'tazilah Wasil bin Atha mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan dalam Allah yang qadim. Sehingga kan Imam Abu Hanifah dirotan disebut dibunuh kerana tak mengiyakan bahawasanya Al-Quran itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengiyakan bahawa Al-Quran itu
makhluk. Dia nak kata mushaf, itu mushaf, tapi kita panggil Quran bukan kerana kulit, bukan kerana kertas itu, tapi kerana isi. Kita muliakan kerana isi. Sebab itu orang pun dia dimuliakan kerana isi dia tu, takwa, iman, Islam dia. Dan hakul muslim ala muslim, hak antara orang Islam, sebarkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berikan makan dan sebagainya. Yang ketiga, iaitu dalam Allah bagi hak asasi manusia dalam syariat Islam ni, iaitu hifnul nasab, memelihara keturunan. Itu tak boleh nak berzina ataupun LGBTQ, apa banyak lagi lah, banyak lagi rupanya. Kalau kita nak tengok rupanya banyak lagi, ada beberapa baca. LGBTQIA2S+. Kita tahu dah ada lagi kita nak tunggu sampai Z. L itu lesbian, G itu gay, B itu bisexual, T itu transgender, Q itu queer atau question. Maknanya yang Q ni individu yang meneroka, tak pasti lagi orientasi dia jantina ni lelaki ke perempuan. Mungkin nanti tiba-tiba umur sikit-sikit jadi lelaki, jadi perempuan, ubah. Sebab dia masih lagi dalam persoalan, masih lagi meneroka, masih lagi mencari. Apa yang nanti teroka kan? Bukan hutan. Kemudian apa lagi? Intersex. Jadi individu yang dilahirkan mempunyai hormon kromosom yang tak sepadan, sebagaimana lelaki tulen. Jadi lelaki, tapi lelaki yang maskulin, gitu. Lelaki yang berjiwa lembut, sebagai tak salah jiwa tu lembut, tapi jangan sampai tak boleh beza mana lelaki mana perempuan. Sebab itu ketika umur daripada 1 tahun sampai 7 tahun, dia ajar anak tu, kalau dia lelaki, ciri-ciri kelakian, ada pakaian lelaki, diberikan mainan lelaki, bagi bola, pistol, apa itu kan. Jangan terbalik pula. Bagi pula alat makeup, lelaki bagi alat makeup, sudah. Bila dah besar, dia juru makeup lah. Kalau jangan bagi yang perempuan pula bagi baju jersey. Kalau ni dah ada orang perempuan main bola, bagi bola kan, tak perlu kena hidup bola. Kalau orang lelaki tak betul lelaki perempuan. Jadi kena diperteguhkan jantina, bukan sebaliknya. Kemudian A, kan LGBTQIA. A ni seksual, gender. Jadi individu yang sedikit atau tidak ada tarikan seksual. Dia tak ada. Lelaki pun tidak, dia kesah, perempuan pun tidak, tak ada mana-mana. Itu yang jenis yang tiang pun jadi, yang jenis ni yang kahwin dengan AI. AI pun jadi. Ada tu kahwin dengan macam-macam. Yang ada dekat Indonesia tu kahwin dengan lembu pun. Yang jadi 2S2 spirit. Ini komuniti asal Amerika Utara menggambarkan individu yang lelaki ada roh wanita, yang wanita ada roh lelaki. Oh, berbeza. Kemudian plus ni apa-apa yang black itu, yang dengan kambing, dengan kuda, ini S plus apa-apa kan. Jadi macam-macam. Itu hak macam-macam ada, itu plus. Itulah. Jadinya hak asasi dalam Islam Allah dah jaga keturunan. Kan? Halalkan kahwin nikah, diharamkan zina sebagainya. Yang keempat ini Isnul Man, memelihara harta. Dia ada uruskan
jual beli, adanya zakat, adanya sedekah, adanya wakaf, pengurusan harta, kan, dengan jalan yang baik, sumber yang baik, digunakan ke jalan kebaikan. Kemudian selain daripada instrumen, ada tambahan ulama antaranya menambah, iaitu hifdzul muru'ah, memelihara kehormatan. Tak boleh kita malukan di depan orang, tak boleh. Yang ketujuh, iaitu disebut antara tambah hifdzul bi'ah, memelihara persekitaran. Kalau persekitaran kita baik, kita pindah. Wajib pindah. Ulama kata wajib pindah. Kalau tempat itu pun agamanya tidak terjaga, kan, maknanya makin lama tak tahu, makin duduk satu tempat agama Islam dah tak kenal, dah tak ada rukun dari Islam, maka wajib pindah. Kalau dalam Al-Fatihah, contoh rukun qauli, Allahu Akbar, lafaz dia wajib sebut bahasa Arab, Allahu Akbar. Tartibu bainal lafzain, mesti tertib pada dua lafaz, tak boleh akbar apa-apa. Allahu Akbar, tak boleh tambah huruf, Wallahu Akbar, batal takbiratul ihram. Jadi sumpah demi Allah besar, Allahu Akbar. Atau meletak huruf jar pada huruf, ataupun matikan huruf waw pada Allahu Akbar panjang pula, batal, tak sah takbiratul ihram. Atau Allahu Akbar, Allah dan besar, ada waw huruf jar pula, tak boleh, tak sah takbiratul ihram, bagi rukun. Maka kalau pun diganti lafaz jalalah Allah tu dengan lafaz lain, bagi contohnya nama Allah As-Samad, kan 99 nama Allah, satu kurang satu. Kita pun semayang As-Samadu Akbar, tak sah, tak boleh, sebab kalimah takbir Allahu Akbar, tahmid Alhamdulillah, tasbih Subhanallah, takbir Allahu Akbar. Tapi ulama bahas, tapi jangan buat lah. Walaupun ulama mengatakan sah, tapi makruh kata setengah ulama, bila mana kalau kita takbir Allahu Samadul Akbar, Allah ada, cuma tambah as-samad, sah, tapi boleh ke tak? Orang kata ini itu antara sebab ada ulama kata syarat sah takbiratul ihram ada 18, ada 21 dan sebagainya. Maka Ibnul Bi'ah, persekitaran, kalau tak boleh belajar sebut bahasa Arab, dia boleh cakap bahasa dia sendiri, tapi dengan syarat wajib belajar. Kalau tempat tu tak ada orang boleh mengajar dia, wajib dia pindah. Tu sebab nak jaga tadi Ibnul Bi'ah, memelihara persekitaran. Jadi itu ada 5 ataupun 7 hak asasi manusia Allah jaga. Kita tengok pada surat 175, Islam dan hak asasi manusia. Saya ingat kita ada baca ni, tapi tak ingat mana saya tadi. Jadi nak baca di tengah-tengah kan tergantung, kita baca sikit. Islam dan hak asasi manusia. Idea mengenai hak asasi manusia dalam Islam sebenarnya dapat ditelusuri dari ajaran tauhid. Mana asas kepada hak asasi manusia ini adalah aqidah, himmatun 'aliyah. Sebab dalam kita meletakkan niat, dalam kita berhidup ni, menjalani ibadat ke urusan kehidupan, kita dah sebut dalam bacaan istiftah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita tu dengan Allah Taala. Kita dah ingat, bukan kata janji kita dengan Allah, tak ingat. Janji kita dengan sama manusia banyak buku lah. Janji dengan anak itu janji sama makhluk, belum lagi janji dengan Allah SWT. Sungguhnya salatku, ibadat nusuk, ibadat zakat, puasa, yang ada pengorbanan, ibadat haji, kan, ibadat korban bangunin, kan, keluarkan duit, korban beli pisau apa pun duit. Jadi itu ibadat nusuk. Kemudian wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, kerana Allah Tuhan sekalian. Tujuan kita kerana Allah, hidup kita itu kerana Allah, mati kita pun kerana Allah.
Kita seperti ibadat pun kerana Allah, ibadat musuh pun kerana Allah. Jadi segala-galanya kerana Allah. Itu apa harus sebut. Oleh sebab itu, apa pun kita buat, memang kita hak asasi manusia itu bersih berasaskan kepada akidah tauhid yang mengandungi erti bahawa yang ada hanya satu pencipta bagi alam semesta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan jin dan manusia itu illa liya'budun, untuk akidah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran dasar pertama dalam Islam adalah kalimah tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain daripada Allah SWT. Seluruh alam dan semua yang ada di atas permukaan bumi dan di dalamnya adalah ciptaan Allah yang Maha Esa. Apa yang Allah yang kita nampak ni semua yang Allah jadi. Sebab itu Allah itu Al-Khaliq, yang dijadikan Al-Makhlukun. Semua makhluk selain daripada Allah makhluk, sebab dijadikan. Yang dijadikan oleh Al-Khaliq, yang nama Allah yang Maha Menjadikan. Dengan demikian, dalam tauhid terkandung idea persamaan dan persaudaraan seluruh manusia. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, jadi perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, ajaran tauhid juga mencakupi idea persamaan dan penyatuan seluruh makhluk. Bahkan termasuk tumbuh-tumbuhan, haiwan, manusia, yang mana tegasnya dalam agama tauhid Islam bukan hanya mengandungi idea peri kemanusiaan semata-mata, tapi yang lebih tepat lagi peri kemakhlukan. Sebab itu dalam ibadat korban, hendaklah kita melakukan ihsan ketika kita menyembelih. Tumbang lembu tu kan kena ihsan, jangan tendang dia. Dia tanduk. Kita kasar dia, dia kasar lah. Kita bukan orang kasar kita bukan kasar. Cuma pujuk dia. Macam mana tu? Aku tak tahu. Ada orang macam-macam lah caranya. Kalau dalam apa, ulama ajar caranya baca doa jinnah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asbi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Boleh 3 kali. Kan mula. Tak percaya try. Kan. Isteri try, suami try, isteri jadi tak jadi. Tapi dia yakinnya doa bawah kan. Insya-Allah. Itu banyak ala betul-betul tu macam-macam. Ada orang kata nak bagi mana tak lembu tu mengamuk, tak bagi dia lumpur. Bagi dia lumpur. Okey. Bagi dia makan, dia bukan kata lembu, kita bukan orang berani makan, angkat tangan kita. Okeylah. Jom kita makan sedang. Model sedang apa dia? Nasi kandar. Jom. Itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahun depan kita try. Tak boleh lepas. Jadi yang beri kemakhlukan. Sebab kita bila kita tengok apa pun, bukan sekadar sesama manusia, sesama makhluk, kita tengok tumbuhan, kita ni sama menjadikan oleh Allah. Ada tanggungjawab. Kita tengok pokok-pokok pun sebagai sesama makhluk yang menjadikan kita sama-sama dengan Allah. Ada tanggungjawab. Sebab itu dari Islam menjaga tak ada dalam haji kan, antara tak boleh patah tumbuh-tumbuhan. Itu nak ajar tu supaya kita kan mana-mana pun macam tu. Maknanya ihsan sama-sama kemakhlukan, sama-sama makhluk. Jadi itu. Idea peri kemakhlukan dapat dilihat dari adanya larangan bagi manusia untuk tidak bersikap sewenang-wenang
Tak boleh kita buka, kita buat sesuka kita. Okay. Itu bila Allah jadikan gunung sebagai pasar bumi, kita pergi tambah. Itu peri kemakhlukan. Sungai patut kita jaga, kita cemar itu peri kemakhlukan dah tak ada. Allah jadikan itu. Saya pernah seorang tuan cakap kat saya, Ustaz, sebenarnya binatang korban pun ada syariat. Apa syariat? Dia bersedia untuk disembelih. Saya pun terfikir tu. Walaupun dia bantuan semua benda-benda dia juga. Kita tak tahu kan syariat yang macam itu kan. Walaupun syariat pada manusia, pada jin, bukan pada ibu. Tapi kalau kita pasal, tuan-tuan, kalau biasanya ada sampai tahap soalan ilmu ni, dia semua dia tahu. Dia semua dia mampu tu suka cara kita. Mungkin cara kita tak kena. Tapi kalau kena cara, dia pun semua dia. Bau-bau menyembelih tu ada satu lembu, ada dua ekor lembu tu. Macam sebab tadi mata putih dia. Kan? Itu pun tak kira kan. Dua tenang. Ulama sebelum kita dah ingat sembelih itu dengan cepat. Betul lah cepat. Nak bagi cepat mati. Tapi banyak ulama, kebanyakan termasuk Imam Nawawi dan sebagainya, dalam mazhab Syafi'i, menyembelih dengan tenang. Kalau kita tak tengok tubuh dia menyembelih tenang. Dia menyembelih tenang. Menyembelih dengan tenang. Sebab tak ada dengan Allah. Wal-'ajlati minasyaitan. Tenang itu dalam diri Allah. Boboh itu dalam diri syaitan. Kena apa? Muhasabah dan sebagainya. Jadi bukan perbicaraan orang pula nak macam-macam. Tengok keadaan, ada keadaan perlu cepat. Kalau dia datang tubuh tenang, awal tak tenang kan? Jadi kita nak cepat. Kalau dia pun tenang, kita pun tenang. Okay. Jadi itu tuan-tuan, tak boleh sewenang-wenang. Tetapi bersikap baik kepada makhluk lain. Islam melarang orang menyakiti binatang. Dan manusia dituntut untuk menebarkan kasih sayang kepada makhluk ciptaan Allah. Sikap kasih sayang dalam Islam tidak hanya terbatas kepada manusia, tetapi juga mencakupi kelompok binatang. Idea tentang beri kemanusiaan dapat dirujuk dalam Quran yang menjelaskan bahawa seluruh umat manusia adalah bersaudara kerana manusia diciptakan dari sumber yang satu, min tin, daripada tanah. Kalau pada unsur manusia ni berbagai, daripada tanah yang bercampur, mimma indafid, daripada air yang terpancar, air yang bercampur dengan tanah, ada tanah keras, ada tanah lembut. Lepas tu ada bahagian keras pegang, ada bahagian lembut, ada bahagian berair. Itulah keadaan tanah-tanah yang ada pada kita, yang dijadikan kita ni, daripada tanah, daripada sumber yang satu, iaitu yang diciptakan oleh Allah yang Maha Pencipta. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini penting. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu daripada seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, iaitu daripada Nabi Adam seorang diri dan Hawa, dan daripada keduanya Allah kembang biakkan laki-laki dan perempuan keturunan Bani Adam dan Siti Hawa. Kita sampailah keturunan generasi ke generasi sehinggalah hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan nama-Nya. Kamu saling meminta satu sama lain dan pelihara hubungan silaturahim. Sungguhnya Allah selalu menjaga, raqibah, mengawasi. Ini pun matlamat kehidupan kita yang kita kena sentiasa sedar. Kehidupan kita bukan sekadar selamat dunia, selamat akhirat, jauh daripada neraka, tapi sesungguhnya apa perbuatan kita sentiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah bahawa kita tahu tak berani buat dosa, takut nak buat dosa, takut dengan azab siksa, dan berlumba-lumba untuk melakukan pahala kebaikan.
berusaha mendapatkan redha daripada Allah, rahmat Allah. Sebab kita dalam pengawasan. Dan nak buat dosa terus. Sebab Allah sentiasa raqibah mengawasi. Kita buat baik pun kita jaga. Baik kita tu apa tujuan? Satu yang tujuan kehidupan kita ni disebut intimah. Niat kita tu. Sebab tu bab niat ni benda mula-mula dalam bab ibadat ni mula-mula sembahyang, mula-mula niat. Wudu, niat tu. Tak niat tak sah sembahyang. Tak niat wudu, tak sah wudu. Kena niat. Kan? Wajib niat. Setiap ibadat boleh katakan kebanyakan ibadat wajib ada niat. Dan tidak sah ibadat jika tanpa niat. Puasa wajib niat. Apa semua ibadat wajib niat. Makanya niat itulah ulama bahas namanya intimah. Kita meletakkan niat ni apa? Ada beberapa intimah letak niat tak betul. Tapi ada satu je yang betul. Yang betul itu yang kita kena buat. Antaranya apa? Contoh, kalau orang buat itu dia pun ikut buat itu juga. Hari ni maaf saya sebut maaf. Orang naik gunung, dia pun naik gunung, nanti trending. Pun naik gunung. Kan? Sanggup nak raya-raya naik gunung juga. Orang nak raya-raya ni nak fikir kan, lembu nak cari mana kan, ibadat haji nak macam mana semua kan. Ada pergi jadi trending. Ramai sangat. Lain shopping mall kurang tak macam ni. Hati dia, saya dah tahu lah. Dia tunjuk video shopping mall kurang. Gunung Banang kan penuh sesak-sesak. Kan? Sebab trending. Ini namanya intimah afawi. Namanya meletakkan niat sebab trend. Ikut-ikut. Habis trend lagi. Tambah pula dalam pemikiran, aliran pemikiran semasa ni ada yang disebut sebagai FOMO. Fear of missing out. Fear of missing out ni FOMO, maknanya takut ketinggalan apa-apa trending. Sebab itu ada sekali trending. Lepas tu buat program viral hari ini. Sebab tak nak masyarakat tak takut. Kalau tak tahu apa-apa tu maknanya dia tu dah ketinggalan kan. Maka ada satu trending FOMO. Nak tahu juga apa cerita bapa. Nak ikut apa dia trend bapa. FOMO. Fear of missing out namanya. FOMO. Itu bentuk kata tidak ada masalah. Sebab itu orang dapat je terus sembang. Tak ada cek-cek apa. Tengok sembang tak. Dapat je hantar. Dapat dia beritahu. Tak ada dia sembang betul tak betul. Takut tak mesti jadi orang nombor satu. Orang mula-mula. Sebab orang mula-mula tu nanti popular. Nanti terkenal. Sebab ada satu pemikiran nakkan kemasyhuran. Fameism. Pemikiran nakkan masyhur. Walaupun idea itu tak patut. Kadang-kadang ngajuannya nak pergi cuti je pun. Tuan-tuan kalau nak cuti, saya cuti. Itu orang semua tahu. Tapi nakkan popular. Tangguh. Tuan-tuan. Jadi nak bagi lalu ajar. Saya nak minta lalu. Boleh terus. Terus. Saya ingat itulah. Sampai itu ajar buat. Sebab itu maghrib dengan insya-Allah kita cukup. Kan? Apa tadi? Pemikiran Nabi macam-macam. Dan sedangkan Allah mengawasi supaya tidak takut perbuatan kita yang mana kita buat baik, Allah tahu. Buat sebagai pun Allah tahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat baik pun Allah akan kira, Allah akan balas. Buat buruk pun Allah akan kira, Allah tahu, Allah akan balas. Begitu juga dalam surah Al-A'raf ayat 189 yang mana yang bermaksud dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan isteri Nabi Adam agar merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurkan, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah
Dia merasa ringan beberapa waktu, kemudian tatkala merasa berat, kedua-duanya suami isteri bermohon kepada Allah. Tuhan yang seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini antara kita ni daripada keturunan yang satu, Bani Adam. Walaupun apa pun bentuk warna kulit, bahasa, budaya, negara dan sebagainya, tetapi kita semua adalah daripada keturunan Nabi Adam AS yang sejauh. Begitu juga Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yang mana wahai manusia, ya ayuhan nas, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu si Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Inilah benda yang perkara yang Allah taklah supaya dalam Islam kita tidak berfikiran sebagai al-qaumiyah. Apa dia pemikiran al-qaumiyah? Nasionalisme, pemikiran yang berasaskan kebangsaan. Sedangkan Allah jadikan suku, puak, bangsa berbeza untuk saling lita'arafu, berkenal-kenal, bukan nak cari pasal. Sebagaimana di Madinah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Aus dan Khazraj berpegang bertahun-tahun, sedangkan mereka itu adalah daripada kerabat yang sama. Yang kaki cocoknya Yahudi Bani Bainuqa dengan Bani Nadir, yang tukang cucuk. Sampai sekarang ni dia tukang cucuk Yahudi ni, Yahudi Bani Bainuqa. Jadi itu saja. Ini pemikiran-pemikiran yang atas asas hak asasi manusia. Jadi kalau kita nakkan dalam Islam, melihat hak asasi manusia adalah jangan menzalimi, jangan adanya memonopoli antara satu bangsa dengan bangsa lain. Siapa kuat dia menang, siapa kalah dia akan sentiasa ditindas. Islam menjaga. Begitu juga senada dengan ayat di atas, baginda Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, iaitu, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu, bapa kamu adalah satu, kamu semua adalah keturunan Adam, dan Adam berasal dari tanah. Yang paling mulia antara kamu di sisi Tuhan adalah yang paling bertakwa. Tidaklah lebih mulia orang Arab dari yang bukan Arab. Ini ayat. Orang bukan Arab, ajam. Atau sebaliknya. Dan perbezaan itu hanyalah terletak kepada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia si Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang disebutkan, ketika Nabi SAW menyebut dalam khutbah Haji Wada, ini menurut Al-Alamah Ibn Ashur dalam tafsirnya, yang menjelaskan satu hadis yang sama keadaannya, ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahidun wa anna aba'akum wahidun, la fadla li arabi ala ajami wala li ajami ala arabi wala li aswada ala ahmar wala li ahmar ala aswada illa bit taqwa. Wahai umat manusia, ketahuilah bahawa Tuhan kamu adalah satu, dan bapa kamu adalah yang satu, Nabi Adam AS. Dan tiada kelebihan orang Arab ke atas orang Ajam, jadi orang bukan Arab, atau orang Ajam ke atas orang Arab, atau orang kulit hitam ke atas orang berkulit merah, atau sebaliknya, kecuali yang membezakan adalah nilai takwa. Hadis Imam Ahmad nombor 22,978. Hadis yang dalam kitab ini adalah hadis yang riwayat Imam Muslim. Itu tuan-tuan, riwayat yang hampir sama. Jadi ayat di atas menjelaskan bahawa tidak ada perbezaan antara sama manusia kerana berasal dari sumber yang satu, meskipun secara sosiologi, iaitu kelompok masyarakat, perbezaan kehidupan bangsa, budaya, terdiri atas berbilang bangsa, mempunyai berbagai bahasa, warna kulit dan agama yang berlainan.
Oleh sebab manusia bersaudara, maka antara mereka harus ada rasa dan sikap saling mengasihani, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Nabi SAW yang bermaksud cintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Antara hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta li'aqid ma yuhibbu li nafsihi. Ini tidak beriman seorang itu sehingga dia kasih kepada dirinya, saudaranya, sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari nombor 13, Imam Muslim nombor 40. Jadi akan datang kita sambung tafsiran pada ayat 13 surah Al-Hujurat, menyatakan bahawa manusia ni saling bersaudara, saling mengasihani, sehingga Nabi sebut man lam yarham la yurham. Orang siapa yang tidak mengasihani, dia takkan dikasihi. Dan kita nak orang sayang kita kena sayang orang. Kalau maksudnya kalau kita nak orang hormat kita kena hormat orang. Kita tak hormat orang, kita nak orang hormat kita, kena salam kepada arwah Mr. Ross. InsyaAllah nanti kita sambung ke surat 176. Jadi itu kan. Itulah bagaimana Islam melihat hak asasi manusia. Sebagai penutupnya, hak asasi manusia ini dalam yang bukan Islam punya model adalah ia berbentuk ini. Dalam diri seorang, ia melihat agama ini bukanlah sebagai satu tanggungjawab. Maknanya benda yang perlu buat. Bila perlu ni, tengok kepada keadaan. Kalau okey, kalau tak okey, tak buat. Tetapi hak asasi bila melihat dalam nafsu ni, benda yang perlu dapat, kena dapat. Dalam apa keadaan pun mesti dipenuhi. Inilah hak asasi yang dilihat sebagai batasan yang dilampaui. InsyaAllah. Ada apa? Mudah-mudahan kita doa kepada Allah SWT supaya kita ni sentiasa Allah jaga kita dengan petunjuk Allah, dengan bimbingan daripada mukjizat Al-Quran itu, hadis Nabi SAW itu, dengan bimbingan para ulama, kita ni sentiasa diberikan pada siratal mustaqim. Ini jalan para Nabi dan para Rasul. Jalan para Nabi, para Rasul. Kita selamat dunia, selamat akhirat, dan dijauhkan daripada api neraka. Itulah tujuan kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa? Ada nak berhenti terlepas ke? Ada apa? Cik Razak ada tak? Antara apa, dulu masa saya sekolah, saya banyak ke rumah Cik Razak. Banyak betul-betul, terutama ketua macam isteri. Ada di dalam ada apa-apa? InsyaAllah. Imam, ada Ustaz. Kalau tak ada, kita sama-sama kita takut dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya musabbib al-asbab wa ya fatih al-abwab wa ya sami' al-aswat wa ya qadi al-hajat wa ya mujib ad-da'wat ij'alna min al-najihin. Allahumma inna ladzata ma'asiyatik wa ladzata ta'atik. Allahumma ighfir lana ولوالدينا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا كما ربيانا صغارا. اللهم انت الكريم الاكرم لا اله الا انت، انت الرزاق الرازق لا اله الا انت، انت ذو القوه المتين لا اله الا انت، انت الواسع الحكيم لا اله الا انت، انت العرش العظيم تبارك وتعالى، انت العرش الكريم تبارك وتعالى، انت العرش الحكيم تبارك وتعالى، انت الجواد البر سبحانك وبحمدك. اللهم ارزقنا السكينة في قلوبنا يا الله، رزقك كلمتنا dalam hati kami, والسعادة في بيوتنا bahagikan pada rumah kami, والصحة في أبداننا dan sihatkan pada tubuh badan kami, والبركة في أرزاقنا dan berkati pada rezeki kami. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allah jadikan kami daripada kumpulan yang dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم ارزقنا الشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أحبة
أحبه واحشرنا في زمرته واجمعنا تحت لوائه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا واجمعنا معه في جنة النعيم وجنة الفردوس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنزل مقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم اجعل بيوتنا بيوت خير وبركة وتجعلك rumah-rumah kami dan penghuninya baik dan berkah. Allahumma ja'al buyutana buyuta hidayah wa taqwa. Jadikan rumah-rumah kami dan penghuninya diberikan petunjuk dan takwa. Allahumma ja'al buyutana buyuta sitr wa sihah. Jadikan rumah-rumah kami dan penghuninya dijadikan sebagai tempat perlindungan dan kesihatan. Allahumma ja'al buyutana buyuta sa'adah wa farah. Jadikan rumah-rumah kami dan penghuni diberikan kebahagiaan dan kegembiraan. Allahumma ja'al buyutana buyuta maghfirah wa rahmah. Jadikan rumah-rumah kami dan penghuninya diberikan keampunan dan kerahmatan. Allahumma ja'al buyutana buyuta tama'nina wa rahmah. Jadikan rumah-rumah kami dan penghuninya tenang dan diberikan kelihatan. Allahumma ja'al buyutana buyuta najah wa falah. Jadikan rumah-rumah kami dan penghuninya diberikan kejayaan dan keberuntungan. Allahumma ja'al buyutana buyuta tasbih wa istighfar wa salawat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan rumah-rumah kami dan penghuninya sentiasa bertasbih, beristighfar dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lahu fina. Ya Allah, berkatilah bagi kami pada keluarga kami dan berkatilah mereka dalam diri kami. Warzuqna minhum warzuqhum minna. Rezekikan kami melalui mereka dan rezekikan mereka melalui kami. Allahumma jama'na ma jama'ta ila al-khair. Yang menyempurnakan kami semua dalam kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم. Terima kasih atas kesediaan dan pendengar dan saya mohon maaf atas masa ini. Wallahu a'lam.